Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan dalam live FB. Soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang ketiga daripada 6 fardu ataupun rukun wudu. Yang mana pembicaraan minggu lepasnya pembicaraan berkaitan dengan fardu wudu yang ketiga. Tapi masuk kepada tajuk pembicaraan berkaitan dengan tayammum. Yang mana dalam kitab Safinatun Najah insya-Allah nanti akan ada bicara berkaitan dengan tajuk tayammum. Tapi oleh kerana minggu lepasnya berbetulan pembicaraan walaupun berkaitan dengan fardu wudu yang ketiga, tapi ada kaitan dengan permasalahan apabila di tangan ada tempat yang tidak boleh diratakan air. Jadi pergi kepada minggu lepasnya masuk pembicaraan berkaitan tayammum dan soalan-soalan yang masuk minggu lepas melalui live FB. Soalan yang terakhir itu sebelum tamat seteluk minggu lepas banyak berkisar berkaitan dengan tayammum. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, soalan dalam FB berkait dengan tajuk pembicaraan. Jadi walaupun tajuk pembicaraan adalah fardu wudu yang ketiga, tetapi apabila dalam pembicaraan itu sentuh berkaitan dengan tajuk lain, tayammum yang kita bicara minggu lepas, maka soalan yang berkaitan tayammum pun mana kita boleh boleh. Tak apalah, sebab itu soalan yang berkaitan. Tapi sebenarnya tajuk tayammum dia akan ada pembicaraan di hadapan. Selepas habis tajuk wudu, masuk tajuk air, masuk tajuk perkara yang mewajibkan mandi, kemudian fardu mandi, kemudian syarat wudu, perkara yang membatalkan wudu, apabila orang yang berhadas kecil, apakah perkara yang diharamkan, apabila seseorang berhadas besar, apakah perkara yang diharamkan. Kemudian barulah masuk kepada tajuk tayammum kalau pakai kitab Idaman Penuntut edisi Jawi muka surat 7 lah. Dalam kitab dalam kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 7.
Jadi untuk petang ini kita akan sambung pembicaraan fardu wuduk yang ketiga. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Safinatun Najah Jawi, muka surat 3, baris bawah sekali. Surat 3 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Terjemahan di bawah. Bermula yang ketiga. Bermula fardu wuduk yang ketiga daripada 6 fardu wuduk. Membasuh 2 tangan serta 2 sikunya. Membasuh tangan serta 2 siku. Kemudian saya pergi pada pembicaraan berkaitan dengan kalau ada saya bicara dahulunya berkaitan dengan kalau ada kotoran di dalam kuku jari tangan, maka kotoran tu wajib dihilangkan. Kemudian saya pergi kepada persoalan kalau ada duri yang masuk ke tangan, duri yang besar wajib dihilangkan. Wajib dibuang kalau ada duri yang besar. Tapi pembicaraan ni bukan hanya berkait dengan fardu wuduk yang ketiga, membasuh tangan, termasuk juga membasuh muka, termasuk juga membasuh kedua kaki. Kemudian minggu lepasnya saya pergilah kepada apabila saya bicara berkaitan dengan duri yang tercocok di tangan. Duri besar wajib dibuang, duri kecil tidak wajib dibuang. Besar kecil ni, duri besar, kalaulah duri itu dicabut keluar, maka daging tangan tu dia akan berlubang. Sekejap je lah, kemudian akan tertutup balik. Daging tangan tu berlubang, maka dipanggil duri tu besar, wajib kena buang. Adapun kalau duri kecil, hak tu biasanya tajam-tajam yang kita rasa di tangan kita, tapi kalau kita tengok pun nampaklah halu-halu. Tapi kalau nak buang tu agak payah. Kalau kita tak ada kuku contohnya. Kalau buang, daging tidak akan terbuka. Itu dia panggil duri yang kecil, maka tak wajib dibuang. Daripada bicara bab duri yang besar di tangan, tetapi di sini bukan tangan saja, termasuk kalau duri itu masuk di kaki, samalah. Cuma yang saya ketika bicara tangan ni fardu wuduk yang ketiga, saya terus kepada bicara duri, sebab dalam kitab biasanya pembicaraan duri ketika membicarakan berkaitan dengan fardu wuduk yang ketiga, membasuh tangan. Daripada duri yang besar tu saya pergi kepada persoalan yang memang banyak berlaku. Persoalan yang banyak berlaku. Pergi ke hospital, kemudian doktor masukkan jarum di orak tangan kita kerana nak masuk air ke, masuk obat ke, masuk darah ke. Ini persoalan yang memang kita kata kok persoalan yang semasa. Sebab tu minggu lepasnya soalan masuk tu mana ni bertalu-talu berkaitan dengan nak bertayamum ni. Berkaitan dengan nak bertayamum. Sebab ada yang komennya dia baru mengalaminya. Maka sangat nak tahulah. Tapi sebagai saya sebut tadi, ini masalah yang memang semasa sungguhlah. Berlaku pada diri sendiri ataupun berlaku kepada keluarga. Biasa kalau kita ke hospital, ramai lah gitu. Masuk tangan, masuk jarum di tangan, yang mana nak pergi bilik air dia buang, tapi jarum tu tak buang. Jarum tu tak boleh buang.
Sebab jarum nak masuk di orak tangan tu, bukannya mudah. Kadang-kadang selepas daripada keluar hospital, di tangan tu kadang-kadang lebam tangan. Berparuk tangan, lebam tangan. Ini hak berkaitan dengan jarum yang dicocok masuk ke orak di tangan. Yang mana jarum tu memang besar. Jarum tu memang besar. Maka ketika membasuh tangan, air tidak dapat meratai kedua tangan serta dua siku. Ada di tempat jarum tu masuk, tertutup kulit, walaupun hanya sebesar mata jarum tadi tu, dikira sudah tak rata air. Sidang pendengar, memanglah apabila dimasukkan jarum tu akan diletak dengan plaster. Letak plaster untuk supaya jarum tu tidak bergerak-gerak. Sebab kalau jarum tu bergerak-gerak, mungkin akan rasa sakit lah. Sakit pun mungkin, tercabut pun mungkin. Jadi dia letak plaster untuk supaya jarum tu tak bergerak. Persoalan air tak rata ni bukan hanya persoalan plaster, bukan persoalan mata jarum tu sendiri. Jadi hak ni pergi kepada kewajipan bertayamum. Ini cerita pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia sebab tayamum ni memang tajuk yang asing, Ustaz tujuh dalam kitab kita ni. Yang saya tekan minggu lepas, tak apalah kita bicara dahulu, dan memang ada yang minta supaya tunjuk praktikal tayamum melalui live FB. Nanti insya-Allah lah apabila bicara tajuk tayamum, mungkin saya akan bicara panjang. Berkaitan dengan tayamum. Sampai tajuk dia Ustaz tujuh. Tapi ni oleh kerana saya sudah sentuh berkaitan dengan membasuh tangan, tiba-tiba ada jarum dimasukkan di tangan menyebabkan air tak rata. Jadi saya kena selesaikanlah. Bila saya sentuh je, saya kena selesaikan. Tapi nak fokus betul-betul, nak panjang bicaranya, nantilah insya-Allah pada ketika membicarakan berkaitan dengan tayamum. Yang saya tekan minggu lepasnya, saya sebut kata kena pahak molek di kepala. Sebut kata tayamum, famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Sapu oleh kamu akan muka kamu dan tangan kamu. Itu tayamum. Sebut tayamum, ijma' ulama. Sapu muka dan sapu dua tangan. Sapu dengan apa? Mazhab Syafi'i dengan debu tanah. Lepas tu mazhab lain, kita akan bicara ketika membicarakan tajuk tayamum. Tapi fokus kepada debu tanah mazhab Syafi'i. Kemudian, sapu dua tangan, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, dua tangan sampai ke siku. Mazhab Maliki dan Hambali, dua tangan hanya setakat pergelangan tangan sahaja. Itu beza. Tapi sebut kata tayamum, ijma' ulama' sapu muka dan sapu dua tangan. Yang khilaf ulama' sapu dengan apa? Mazhab Syafi'i kita sapu dengan debu tanah. Kemudian mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi, sapu dua tangan tu sampai ke siku. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, sapu dua tangan hanya setakat sapu pergelangan tangan sahaja. Tak sampai kepada siku. Itu yang khilaf. Tapi saya nak sebut tadi, sebut kata tayamum, ijma' ulama', sapu muka dan sapu dua tangan, perintah Al-Quran, famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Sapu oleh kamu akan muka kamu dan tangan kamu. Itu dia tayamum. Sapu muka dan sapu tangan. Tayamum ganti daripada wuduk. Tayamum ganti daripada mandi wajib. Tayamum kerana pembicaraan kita sekarang ni di tangan ada jarum yang tidak rata air.
Tayamum kerana di tubuh ketika mandi wajib ada pembalut. Yang saya contohkan minggu lepas, buat pembedahan lutut ketika mandi wajib. Jadi lutut tak kata air sebab ada seming di lutut, kerana buat pembedahan lutut. Tayamum saya contohkan minggu lepasnya, kanak-kanak yang meninggal, kanak-kanak lelaki yang belum berkhitan, yang meninggal, yang mana di tempat belum khitam tu tak boleh nak buka kulit, maka mayat kanak-kanak lelaki tadi tu dimandikan, kemudian untuk tempat yang belum berkhitam yang tak boleh dibuka tu diganti dengan tayamum. Apa dia tayamum? Sapu muka, sapu debu di muka, ni mazhab Syafi'i kita, dan sapu debu di tangan sampai ke siku, mazhab Syafi'i kita. Sebut tu tayamum. Pahat molek di kepala, sapu debu di muka dan 2 tangan. Beginilah sidang pendengar. Apabila sebut kata berwuduk, itu contoh. Contoh, bila sebut kata berwuduk, kita tanya tak lagi nak basuh mana? Kita tak tanya dah. Contoh-contoh. Awang nak simpang Al-Quran ni. Mak tak ada semayang dah. Cuba awang ni ambil semayang kau, ambil Quran mak simpang. Contohnya. Adakah anak tu tanya, "Mak, saya ni ambil semayang kerana nak simpang Al-Quran mak saja, bukan nak semayang lagi. Saya ambil semayang ni basuh mana, mak?" Tak ada orang tanya gitu. Kalau budak tanya gitu, jekoh di mak lah. Sekarang ni, hak sama-samanya ambil semayang kerana nak semayang. Hak ni mak suruh ambil semayang hanya kerana nak suruh ambil Al-Quran mak yang mak baca, yang tak sempat nak tutup kerana wuduk mak batal. Awang ambil semayang kejap, tolong simpang Quran mak ni. Ambil semayang kerana nak pegang Quran je mak. Lah. Lepas tu ambil semayang basuh tangan saja ke mak? Tak ada budak tanya gitu. Kalau budak tanya gitu akan kena jekoh lah. Sebab apa dia sebut kata ambil semayang? Bila sebut kata wuduk, ni 6 rukun wuduk ni. Ni 6 rukun wuduk. Sebut kata ambil wuduk, ni 6 rukun wuduk. Disunatkan berwuduk sebelum tidur. Berwuduk macam mana? Ni 6 fardu wuduk, 6 rukun wuduk. Kita mari perasaan marah, maka disunatkan kita berwuduk. Berwuduk ketika datang perasaan marah ni, nak basuh di mana? Tak ada orang tanya. Sebut kata berwuduk, balik kepada 6 fardu wuduk. Sama dengan tayamum sidang pendengar. Sebut kata tayamum, balik kepada fardu ataupun rukun tayamum. Apa dia rukun tayamum? Sapu niat, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, dan rukun tayamumnya adalah tertib. Itu dia. Jadi tayamum mati molek dah, sapu debu di muka dan 2 tangan. Sapu debu ni mazhab Syafi'i kita. Jadi hak minggu lepas saya datangkan contoh mudah minggu lepas. Contohnya, ada pembalut di kaki. Ada pembalut di kaki. Itu contoh mudah. Kenapa contoh mudah? Sebab kaki anggota wuduk yang terakhir. Cukup mudah. Dengan bahawa berwuduk macam biasa, lengkapkan fardu wuduk macam biasa, sampailah ke fardu wuduk yang kelima, membasuh kaki. Tiba-tiba di jari kaki ada pembalut, ada seming. Kerana ibu jari kaki patah jatuh barang contohnya. Maka selesai basuh kaki, wajib sapu air sekali atas pembalut di ibu jari kaki. Kemudian bertayamum untuk gantikan ibu jari kaki yang tak kata air. Bertayamum mana? Sapu debu di muka, niat tayamum. Sapu debu di tangan. Muka basuh wuduk tadi tu. Tangan basah, bekas air wuduk. Muka kena lap supaya kering. Tangan kena lap supaya kering. Barulah bertayamum untuk ganti ibu jari kaki yang tak kata air. Itu mudah. Sebab kaki adalah anggota wuduk yang terakhir. Sama juga. Ni saya datang ke contoh mudah juga. Pembalut di muka. Kaki anggota yang terakhir. Muka anggota yang pertama. Muka, tangan, kepala, kaki.
Hak kepala tu saya dah sebut lah. Sebab kepala ni, kalau ada pembalut di kepala pun, dia hanya wajib sapu sedikit saja di mana-mana kawasan kepala. Jadi yang timbulnya muka, tangan dan kaki. Kaki, anggota wuduk yang terakhir. Mudah. Muka, anggota wuduk yang pertama. Mudah juga. Sebelum basuh muka, niat ambil wuduk, bertayamum dahulu untuk pembalut di muka. Mana contoh pembalut di muka? Ada plaster ke di pipi, kerana ada buat pembedahan di pipi contohnya. Ada plaster di muka. Maka sebelum basuh muka tu, bertayamum dahulu untuk muka. Sebab muka anggota pertama. Kemudian bertayamum lah. Sapu debu di muka, niat tayamum. Sapu debu di tangan sampai ke siku untuk pembalut di muka. Selesai tayamum, barulah pergi kepada basuh muka, niat wuduk. Selesai, pindah pada basuh tangan, mengikut tertib wuduk macam biasa. Itu mudah. Kaki, anggota terakhir. Wuduk, beres-beres, baru tayamum. Muka, anggota wuduk pertama. Sebelum berwuduk, tayamum dulu untuk pembalut di muka. Yang kita bicara sekarang, sidang pendengar, ada jarum di tangan. Tangan, anggota wuduk di tengah. Bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Ni anggota wuduk yang di tengah. Sidang pendengar kena faham, pembicaraan adalah berkaitan dengan berwuduk. Pembicaraan adalah berkaitan dengan berwuduk, bukan bertayamum. Pembicaraan adalah berkaitan dengan berwuduk, bukan bertayamum. Tiba-tiba ketika berwuduk, ada anggota wuduk yang tak rata air. Barulah untuk anggota yang tak rata air itu ganti dengan tayamum. Tapi sedang pendengar kena faham molek, berwuduk asalnya. Kalau semata-mata bertayamum, hak tu mudah sangat-sangat. Mana semata-mata bertayamum? Air tidak ada, maka tidak boleh berwuduk. Air tidak ada ni dipanjanglah pembicaraan dia. Tak ada air sungguh ke? Air ada hanya untuk minum ke? Ada banyak pembicaraan. Tapi pertamanya, air tidak ada. Maka bertayamum cukup mudah. Melengkapkan rukun tayamum yang 4 perkara. Sapu debu di muka, niat tayamum. Sapu debu tangan sampai ke siku, tertib. Tertib makna apa? Sapu debu muka dahulu, barulah sapu debu di tangan sampai ke siku, mazhab Syafi'i. Itu mudah. Tayamum sahaja. Air tidak ada. Tayamum sahaja. Ataupun air ada. Air ada tetapi keuzuran, sakit, yang mana tak boleh kena air. Satu, tak boleh kena air. Saya pernah terjumpa seorang tu dia sakit, dia tak boleh kena air. Dia kalau kena air menyebabkan dia sesak nafas. Tak boleh kena air. Jadi dianya hanya lap tubuh gitu je. Untuk memastikan supaya tubuh tu bersih lah. Hanya lap sahaja, tak boleh kena air. Dia uzur sakit, tak boleh kena air langsung. Tayamum sahaja. Yang pertama tadi, tidak ada air, tidak boleh berwuduk, maka bertayamum sahaja. Air ada banyak, tetapi dia uzur, tak boleh kena air, maka dia tidak boleh berwuduk sebab tak boleh kena air. Maka ganti dengan tayamum semata-mata. Sesak tu mudah. Yang saya bicara sekarang, yang banyak berlaku, air banyak sangat-sangat, maka wajib berwuduk. Tu mati di situ. Dah. Air banyak sangat-sangat serta tubuhnya boleh kena air. Dua tu. Air banyak sangat-sangat serta tubuh boleh kena air. Mati dahulunya, wajib berwuduk. Wajib berwuduk. Mati di situ. Sebab pernah berlaku
Di tangan ada jarum, masuk tadilah masuk air, masuk obat darah tadi, dia langsung tidak berwuduk. Dia hanya bertayamum sahaja. Tu salah di awal-awal lagi. Di tangan ada jarum, masuk air, obat darah contohnya. Dia langsung tidak berwuduk, hanya terus pergi kepada bertayamum. Tu tak betul sangat-sangat. Di tangan ada jarum, tetapi air banyak. Dan anggota tubuh boleh kena air. Maka wajib berwuduk. Itu ijma' ulama'. Wajib berwuduk. Bertayamum tu baru kita bicara semula. Bertayamum tu ada khilaf ulama'. Tapi saya tambah fokus lah khilaf ulama' tu. Saya nak bicara mazhab Syafi'i saja. Nanti bila bicara tajuk tayamum, insya-Allah lah saya akan pergi kepada pandangan mazhab yang lain. Jadi apabila air ada, anggota tubuh boleh kena air, wajib berwuduk untuk solat. Wajib berwuduk. Kena mati dulu. Kita sedang berwuduk. Maka apabila kita sedang berwuduk, kita ingat molek fardu wuduk yang ke-6. Yang terakhir. Apa dia? Tertib. Ni kadang-kadang kalau saya pernah lah buat satu program berkaitan dengan berwuduk serta bertayamum, saya tulis di whiteboard. 6 rukun wuduk, di sebelah tu 4 rukun tayamum. Di sebelah 6 rukun wuduk, di sebelah 4 rukun tayamum. Rukun tayamumnya apa? Niat. Yang kedua, sapu di muka. Yang ketiga, sapu di tangan sampai ke siku. Yang keempat, tertib. Jadi saya letak sebelah-sebelah. Sebelah rukun wuduk yang 6 perkara. Sebelah rukun tayamum yang 4 perkara. Ingat baik sedang mendengar saya sebut tadi. Air ada, anggota tubuh boleh kena air, maka wajiblah berwuduk. Itu mengangkat hadas kecil. Air ada, anggota tubuh boleh kena air. Dia berhadas besar, maka wajib dia mandi wajib. Tu. Kemudian ketika berwuduk, ketika mandi wajib, timbullah masalah. Ada tempat yang tak kata air kerana ada pembalut. Apa bicara bab tayamum. Jadi, bab mandi wajib saya hanya selit sajalah. Berwuduk. Sebab air ada dan tubuh boleh kena air. Berwuduk. Maka saya saya tekankan hak fardu wuduk, rukun wuduk yang ke-6, iaitu tertib. Tertib. Mati situ. Ada rukun, ada fardu wuduk yang ke-6, rukun wuduk yang ke-6 iaitu tertib. Kena mati di tertib. Apa makna tertib? Dia kena selesai satu-satu anggota, baru boleh pindah. Selesai satu-satu anggota, baru boleh pindah. Itu tertib kan? Selesai basuh muka, barulah basuh tangan sampai ke siku. Selesai basuh tangan, barulah sapu kepala. Selesai sapu kepala, barulah basuh kaki. Jadi sebelum nak berpindah satu-satu rukun tertib wuduk, kena selesai dulu, baru boleh berpindah. Tu mati molek tertib tu. Jadi insya-Allah lah untuk minggu ni saya hanya fokus kepada ada jarum di tangan, berwuduk serta bertayamum. Saya fokus tu dulu. Kita pun sambil-sambil tengok jam ni, dia sekejap je masa berjalan. Yang pertama, berwuduk, air ada, anggota tubuh boleh kena air. Fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6, tertib. Kita ikut tertib. Ni hak jarum di tangan. Kok mana pun kena basuh muka dulu. Itu tertib wuduk. Kita berwuduk. Kita berwuduk. Tahu tak? Kita berwuduk. Maka berwuduk, basuh muka serta niat wuduk.
sampailah di tangan. Dah, beres dah muka sampai di tangan. Sampai di tangan, kita pun basuh tangan. Tiba-tiba jarum ada di tangan, plastik ada di tangan, menyebabkan basuh tangan tadi tu tok rata habis, tok beres, tok selesai. Lepas tu sapu kepala, basuh kaki. Nanti dulu, sesau tangan dulu. Tadi selesai basuh muka, niat wuduk, pindah pada fardu wuduk yang ketiga, basuh tangan. Basuhlah tangan. Tok rata air sidang pendengar, kerana di tangan ada jarum dan ada plaster. Lepas tu nak sapu kepala, basuh kaki. Nanti dulu. Tangan tok beres lagi ni. Ikut tertib wuduk lah. Nak berpindah. Rukun wuduk kena beres dulu. Tadi beres basuh muka, pindah pada basuh tangan. Tangan air tak rata. Tak beres lah orang panggil. Lepas tu macam mana? Wajib bertayamum untuk tangan yang tak rata air tadi. Bertayamum masa mana? Masa tangan lah. Sebab tangan hok tak rata air kan. Pada tangan tak rata air, basuh hok tangan hok boleh basuh tu, tak rata. Kena bereskan dulu untuk bahagian tangan. Barulah pindah pada sapu kepala, basuh kaki. Beres macam mana? Tayamum dulu untuk tangan tu. Tayamum dulu untuk tangan. Tayamum nak buat macam mana? Janganlah tanya gitu. Tayamum, sapu debu di muka, niat tayamum, dan sapu debu di tangan. Muka basuh tak ni? Basuh dah. Wuduk. Tangan basuh wuduk. Muka kena lap. Tangan kena lap biar kering. Muka kering tangan. Lepas tu ambil debu, tepuk tangan di debu, sapu di muka niat tayamum, tepuk tangan debu, sapu di tangan. Beres sapu di tangan. Selesailah tangan basuh serta bertayamum untuk ganti tempat jarum, tempat plaster yang tak rata air. Beres dah tangan. Barulah sambung balik tertib wuduk, sapu kepala dan basuh kaki. Macam mana sidang pendengar? Sebab minggu lepas dia tanya, nak tayamum tu bila? Mengikut tertib wuduk. Cuma hari ni tak ada persoalan masuk ni. Tak ada persoalan masuk. Jadi saya seorang hari ni. Tak ada persoalan masuk. Ke ada masalah B pun tak tahulah sayanya. Tak ada masalah masuk ni. Oh, jadi mula-mula berwuduk. Basuh muka, niat ambil wuduk. Niat wuduk lah. Fardu wuduk yang pertama. Basuh tangan sampai siku tak rata air. Kena berhenti sekejap. Bertayamum. Kena berhenti lah untuk bertayamum. Dah kalau kita tak sah tayamum dulu, macam mana? Basuh tangan tak rata ni sebab ada jarum di tangan serta plaster di tangan tu. Sapu kepala beres-beres, basuh kaki beres-beres, barulah nak tayamum. Tayamum kenapa? Kerana tangan tak rata. Dan kalau tangan tak rata, kamu nak tayamum kerana nak menyelesaikan tangan, nak beres tangan. Kalau tangan kamu tak selesai lagi, macam mana kamu sapu kepala, basuh kaki? Mana tertib wuduk? Dia basuh tangan, basuh muka, niat wuduk, basuh tangan, tak rata. Dia tak beres tu, dia tak beres kalau tak rata tu. Sebaliknya, dia sambung wuduk, sapu kepala, sambung wuduk, basuh kaki. Lepas tu baru ambil debu. Debu tu nak apa tu? Nak tayamum. Tayamum nak apa? Kerana tangan tak rata air. Dah sekarang ni kamu sapu kepala dah, basuh kaki dah. Tangan kamu tak selesai lagi tu. Memang tak selesai lagi sebab kena tayamum. Kalau tangan tak selesai kerana belum tayamum, macam mana kamu nak sapu kepala? Macam mana kamu nak basuh kaki? Mana tertib wuduk kamu? Ada ni. Gini tak apa. Sebelum kita basuh muka, kita nak tayamum dulu untuk tangan. Tak boleh. Sebab selagi belum basuh muka, belum timbul isu tangan. Kita dah basuh muka gini, tapi tangan kita ada jarum. Lepas tu ada tanya tu, kira tayamum tu tak apa ke ada jarum kat tangan tu? Kita tayamum sapu debu di tangan, hak mana kulit molek tu sapu debu. Di jarum tu capulah tepi-tepi dia tu. Sapu debu di tangan sampai ke siku. Tempat jarum tu sapulah debu hak. Macam basuh tangan dengan air itulah. Basuh tangan tempat-tempat boleh basuh.
Sampai masa bertemu, sapu debu. Setakat-setakat tempat yang boleh sapu. Atas jarum tu tak boleh sapu debu lah. Jadi kalau kata ginilah. Gini-gini. Sebelum kita basuh muka, kita bertemu dulu untuk tangan. Sekarang kita berwuduk. Tangan bermasalah sebab ada jarum. Betul. Tetapi sebelum kita membasuh muka, tak ada timbul persoalan tangan. Sebab nak sapa persoalan tangan ni, kena basuh muka wuduk dulu. Basuh muka wuduk dahulu. Sapalah giliran tangan. Basuh tangan pula, tak kata air. Bereskan. Hak tak kata air di tangan tu beres. Nak beres mana? Kena ganti dengan taimung. Taimung apa dia? Kita pasok dah taimung apa dia. Berhenti wuduk. Berhentilah. Sapa giliran tangan. Nak sapu kepala? Nanti dulu. Tangan tak beres lagi ni sebab belum bertaimung. Sebab sekarang ni berwuduk. Selagi tak selesai satu-satu anggota wuduk, tak boleh nak pindah. Sebab fardu wuduk yang ke-6 tertib. Kena jaga tertib tu. Jadi berhenti dulu. Bertaimung untuk tangan. Beres tangan. Barulah kembali balik kepada tertib wuduk. Sapu kepala, basuh kaki. Hak ni saya kata agak susah sikit. Sebab tangan bukan macam muka anggota pertama. Bukan macam kaki anggota terakhir. Dia duduk tengah. Duduk tengah tu taimung di tertib dia lah. Tertib wuduk dia tu. Adapun saya sebut tadi, kalau di muka ada pembalut, sebelum basuh muka tu, taimung dulu. Muka tak basuh lagi, tak apa. Sebab muka anggota pertama. Mana kita basuh pergelangan tangan sunat wuduk. Bersugi sunat wuduk. Berkomoh-komoh sunat wuduk. Masuk air sunat wuduk. Okey, siapa giliran muka tertib wuduk yang pertama. Di muka ada pembalut. Jangan basuh muka lagi. Tayammum dulu untuk muka. Tak boleh. Bolehlah bab muka anggota pertama. Tayammum dulu untuk muka sebab di muka ada pembalut di pipi, ada pembalut di mata, kena buat pembedahan mata. Tayammum dulu sebelum basuh muka. Lepas tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Senang sebab muka anggota yang pertama. Sama juga dengan kaki. Kaki anggota yang terakhir. Berwuduk, basuh muka, niat wuduk. Selesai. Basuh tangan sampai ke siku. Sapu kepala. Basuh kaki. Anggota wuduk yang terakhir. Basuh kaki. Di ibu jari kaki ada pembalut. Tu kena ganti dengan tayammum. Lap muka yang basah, lap tangan yang basah berwuduk tadi, sapu debu di muka niat tayammum, sapu debu di tangan sampai ke siku. Untuk pembalut di kaki. Tapi mudah sebab kaki anggota yang terakhir. Mana? Tangan dia akan ada selang-seli. Macam mana sidang pendengar? Ni baru soalan nak masuk dah ni. Kita masa nak habis dah. Baru soalan masuk. Ada soalan dari Kamaruz Zaman. Jika ada lebih dari satu tempat yang sakit. Bukan satu tempat ni. Lebih dari satu anggota wuduk yang sakit. Contoh tangan dan kaki. Tangan, anggota wuduk yang lain. Kaki, anggota wuduk yang lain. Tu lebih dari satu tempat, satu anggota wuduk yang sakit. Maka kalau tangan tak kata air, sampai tertik tangan, berwuduk, bertayammum. Sapu kepala. Sampai dia kaki pula, basuh kaki. Di kaki ada pembalut juga. Tayammum pula untuk kaki. Ini mazhab Syafi'i. Itu soalan Kamaruz Zaman. Soalan satu laginya, sama tu. Soalan Zaid Diana, Ustaz, kalau duduk tempat tangan dan kaki, sama dengan soalan tadi. Ini satu soalan. Kalau terus bertayamum, maksud saya, start daripada muka sampai ke tangan, kemudian baru guna air, sambung berwuduk, boleh ke? Maksud dia, kalau terus bertayamum. Dia kalau pembalut di tangan, dia kena basuh muka wuduk dahulu. Kemudian sampai giliran tangan. Basuh tangan. Tangan tak rata sebab ada jarum. Maka digantikan dengan tayammum. Barulah sapu kepala, basuh kaki.
Lepas tu ada soalan Samsul ni, Ustaz, ada tak pendapat kedua yang lebih mudah? Ada pendapat mutamak tersebut? Nanti tak sempat kita ni. Masa nak habis dah ni. Ni cerita pandangan muktamad dahulu. Tapi mungkinlah saya selit ujung tu sedikit. Cuma ada satu soalan. Hamidah Abu Cik, debu yang boleh dipakai ulang kat Ustaz. Sebab debu tu susah nak dapat. Saya nak bazir. Dah debu tayamum boleh pakai berulang kali. Debu tayamum yang sudah kita sapu di muka, disapu tangan tu di mustakmal tu, tak boleh pakai dah. Adapun tempat yang kita tepuk debu tu, tu boleh pakai berulang kali sebab kita bukan bertayamum. Kita hanya tepuk debu di satu tempat, tak ada masalah. Tepuk debu di tempat yang sama, tak ada masalah tu. Cuma Samsul ni tanya, ada tak pendapat yang kedua yang lebih mudah? Dia dalam mazhab Syafi'i kita ni, dia kalau pembalut tu, ni pandangan daif, bukan pandangan muktamad. Pembalut tu di muka ke, di tangan ke, di kaki ke, boleh bertayamum sebelum berwuduk ataupun selepas berwuduk. Itu pandangan daif. Pandangan ni. Pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Pembalut tu di muka, di tangan, di kaki. Pembalut tu satu anggota ke, dua anggota ke, tiga anggota ke. Muka ada pembalut. Dia jatuh mutu. Jatuh mutu ni kat habis lah. Muka pun ada pembalut cedera. Tangan patah ada seming. Kaki patah ada seming. Lepas tu bertayamum. Pandangan daif dalam mazhab Syafi'i, tayamum sekali saja. Bukan 2-3 kali. Bukan 2-3 kali. Kemudian tayamum tu bila? Sebelum basuh muka pun boleh. Selepas basuh kaki pun boleh. Tapi nak mudah sebelum basuh muka lah. Sebab tak basuh lagi muka dan dua tangan. Pada ni. Itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Adapun ni gini. Orang sakit ni kalau baru nak belajar apa semua, nak cerita pula bab tayamum apa semua, ni kena bertayamum ni. Muka kamu ada pembalut, tangan kamu patah ada seming, kaki kamu patah ada seming jatuh mutu. Kamu berwuduk dan bertayamum 3 kali. Allah. Kena ke orang hok baru nak belajar nak apa pakai dok semayang. Dia mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan ada pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Ada pembalut di muka ke, di tangan ke, di kaki ke, hanya wajib berwuduk sahaja. Serta atas pembalut di muka, sapu air ketika basuh muka. Atas pembalut di tangan, sapu air atas pembalut selepas basuh tangan. Sapu kepala, basuh kaki, ada pembalut di kaki, sapu air atas pembalut di kaki. Tidak wajib bertayamum. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dan ada pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Janji sidang pendengar, jangan tinggal semayang. Dengar kat situ. Sekarang ada berapa anggota pembalut tadilah jatuh mutu gok. Lah. Luka lagi, patah lagi. Jadi di muka ada pembalut, di tangan ada pembalut, di kaki 12 kakinya ada seming. Patah kaki 12 contohnya. Maka muka basuh macam biasa tempat molek. Tempat pembalut hanya perlu sapu air atas pembalut. Sapu air bukan basuh. Tangan, basuhkan tangan, hanya sapu air atas pembalut. Tak akan jadi basuh pembalut. Bukan basuh pembalut. Sapu air atas pembalut. Kemudian basuh tangan wuduk. Di tangan ada seming. Sapu atas seming dengan air. Sapu bukan basuh seming. Seming pembalut di tangan patah tu lah. Sapu kepala, sapu telinga sunat wuduk. Basuh kaki tempat hak molek. Kemudian atas seming di kaki tu sapu air. Siapa nak buat ni, dia tangan patah, kaki patah, keluarga dia yang buat. Keluarga dia buat. Makan pun orang tolong. Berwuduk pun wajib orang tolong. Wajib minta tolong orang untuk berwuduk. Tapi pandangan mazhab Maliki Hanafi, dia tidak ada dua taharah. Berwuduk lagi, bertayamum lagi, tidak ada. Hanya bertayamum saja. Kalau ada pembalut di muka, di tangan, di kaki, ketika basuh muka, sapu atas pembalut di muka. Ketika basuh tangan, sapu atas pembalut di tangan. Ketika basuh kaki, sapu atas
pembalut di kaki. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, pandangan Daif dan mazhab Syafi'i. Janji semayang jangan tinggal. Hok saja mula-mula tadi itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Payahnya ustaz ajak payah mula-mula. Itu adab, disiplin guru yang mengajar. Kita tempat berada mazhab Syafi'i. Saya kena datang ke mazhab Syafi'i terlebih dahulu. Barulah saya susuli tambahan mazhab-mazhab yang lain. Janji solat jangan tinggal. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan akan berpindah kepada fardu wudu yang keempat, ar-rabi'u mas'u syai'in minar ra'si. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.